Saya ingin tanya awak, maksud perkara ini, kerana berita ini baru sampai di sini. Kita tahu bahwa Lubnan mengatakan bahwa duta Iran perlu keluar dari sana. Kita juga tahu bahwa kumpulan pengganas Hezbollah yang disokong oleh Iran berada di Lubnan. Jadi ini adalah satu langkah yang menarik dengan kenyataan daripada kerajaan Lubnan yang menunjukkan bahawa mereka pada dasarnya menuntut supaya duta Iran di Lubnan meninggalkan negara itu dalam beberapa hari sahaja. Adakah ini sesuatu yang bersifat simbolik atau adakah ia satu langkah yang memberi tekanan tambahan bukan sahaja kepada Iran tetapi juga kepada Hezbollah? Seperti yang kita bincang dan ramai penonton tahu, hubungan Iran dan Hezbollah telah terjalin sejak beberapa dekad. Iran banyak bertanggungjawab menubuhkan Hezbollah di Lubnan pada awal 80-an. Jadi walaupun Duta Besar Iran di Lubnan tidak mempunyai pengaruh langsung dan harian ke atas Hezbollah sebagai sebuah organisasi, ia tetap dalam satu cara menyampaikan satu mesej yang jelas. Perlu dilihat bagaimana Iran dan Hezbollah akan bertindak balas. Adakah Hezbollah akan serang kerajaan Lubnan? Kemungkinan besar tidak. Tetapi ini tetap meningkatkan tekanan ke atas Iran dan Hezbollah. Saya ingin tunjukkan kepada Anda imej langsung dari Beirut, Lubnan. Kerana tentera Israel mendakwa sedang melancarkan serangan ke atas kubu kuat Hezbollah. Ini juga selain yang berlaku di Iran dengan kubu pengawal revolusi Islam. Kita tidak nampak sebarang asap naik di sini sekarang, tapi kita tahu kita telah nampak sedikit asap sebentar tadi. Tetapi, sekali lagi, pasukan pertahanan Israel mengatakan mereka masih meneruskan serangan-serangan ini, tanpa jangkaan bila ia akan berakhir. Saya ingin bertanya kepada awak, bagaimana keadaan sekarang ini? Apabila kita bercakap tentang minggu keempat, kita dengar Presiden Trump. Dia berkata perkara ini mungkin akan berakhir tidak lama lagi kerana sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa Iran untuk cuba mencapai persetujuan yang akan menamatkan semua ini sekaligus. Jadi, bagaimana keadaan sekarang? Adakah kita semakin hampir kepada pengakhiran untuk semua ini? Ya Josh, itu soalan $1 juta. Mari kita kembali ke 28 Februari ketika kempen ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat bermula. Dan pada masa itu juga, Presiden Trump berkata bahawa operasi-operasi ini mungkin akan berlangsung antara 4 hingga 6 minggu. Kini kita di minggu keempat. Itulah jadual asal yang mungkin semua, termasuk bekas pegawai Israel, sedang rancang. Tetapi walaupun kita sudah memasuki minggu keempat, nampaknya orang Iran masih belum bersedia untuk menyerah kembali ke meja rundingan di mana-mana, sama ada di Geneva, Oman, atau tempat lain di mana mereka pernah berunding tidak langsung dengan Amerika Syarikat. Dan awak dan saya, kita pernah berbincang tentang perkara ini sebelum ini untuk cuba mencapai satu persetujuan. Mereka masih berjuang, tetapi dengan keupayaan ketenteraan yang jauh lebih kecil berbanding sebulan atau 3 minggu lalu semasa kempen ini bermula. Walaupun diserang, mereka masih ada sedikit peluru berpandu dan drone serta terus menggunakannya. Dari segi ketenteraan, Iran semakin lemah setiap hari, namun mereka belum hilang sepenuhnya keupayaan tempur. Persoalannya, berapa lama lagi kempen ini akan berlangsung dan apa tindakan Iran? Mereka akan kembali ke meja rundingan untuk menerima tuntutan Amerika Syarikat. Pertempuran dijangka berterusan sebulan lagi hingga 28 Februari. Keadaan masih sukar dijangka. Ya, kita sedang memerhati bagaimana semuanya akan berlaku. Terdapat banyak soalan di sini. Mengenai kemungkinan tentera Amerika memasuki tanah Iran, itu nampaknya bukan satu kemungkinan langsung pada masa ini. Jadi, mari kita fikirkan juga tentang semua aktiviti Zewa dalam tempoh sebelum 28 Februari. Kita berbual tentang perkara ini pada Januari dan awal Februari, bersama penghantaran 2 kumpulan tempur kapal induk. Tindakan ini tidak berlaku serentak. Tetapi pergerakan-pergerakan ini, penghantaran ratusan lagi pesawat Amerika ke pelbagai pangkalan ex-Sinua di rantau itu, dan semua keupayaan tambahan yang datang bersama. Dalam pertahanan anti-peluru berpandu dan perisikan, pengumpulan kekuatan berlaku sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bulan sebelum 28 Februari. Sekarang, kami mendengar laporan mengenai 1 atau 2 unit ekspedisi Marin Amerika, setiap satu dengan 2.500 Marin pelaut dan anggota tentera Amerika lain dalam kumpulan pertempuran mereka.
Kumpulan ekspedisi ini sedang dalam perjalanan atau berada di suatu tempat di Teluk Arab. Kami juga mendengar laporan dari media lain mengenai kemungkinan satu elemen sebesar brigade dari Division Lintas Udara ke-82 sedang bersiap sedia, atau sudah pun dikerahkan ke suatu tempat. Pada dasarnya untuk digerakkan dan juga masuk ke darat bagi satu atau beberapa operasi darat. Semua ini seperti yang berlaku dalam tentera laut dan tentera udara sebelum 28 Februari kini terjadi kepada Korps Marin dan tentera darat. Sama ada mereka akan masuk belum pasti, tetapi keupayaan sedang diposisikan seperti sebelum kempen. Sama ada ini akan digunakan masih menjadi persoalan yang belum terjawab. Saya kongsikan ini di sini, sebenarnya ini daripada Trey Yanks dari Fox News. Dia adalah kawan kita di sana, yang telah berada di lokasi mengumpul semua maklumat terkini dari Israel. Dia berkata hulu ledak 100 kg digunakan pada peluru berpandu Iran yang mengenai Tel Aviv pagi tadi. Kerusakan yang ketara telah berlaku di kawasan perumahan. Boleh awak jelaskan kenapa walaupun sistem pertahanan udara boleh memintas banyak peluru berpandu, serangan seperti ini masih berlaku, contohnya di Tel Aviv dan tempat lain, serta ada laporan kecederaan? Inilah cabaran utama dalam pertahanan anti peluru berpandu, walaupun sistem tersebut sangat berkesan. Ini telah berlaku sepanjang bulan lepas, bukan hanya di Israel, tetapi juga di negara-negara Teluk. Menggunakan keupayaan mereka sendiri, atau yang dibekalkan oleh Amerika Syarikat, atau di pangkalan tentera Amerika Syarikat di Sinewa. Kira kadar pemintasan peluru berpandu jelajah dan drone. Saya belum ada semua data, tetapi ia dalam julat 90% hingga 99% menunjukkan keberkesanan dan keupayaan yang tinggi. Tetapi, namun begitu, apabila Iran melepaskan beribu-ribu senjata dan pelurunya sendiri, malangnya sebahagian daripadanya berjaya menembusi pelbagai sistem pertahanan peluru berpandu. Trajektori peluru berpandu balistik sangat berbeza dari drone yang terbang lebih rendah dan perlahan. Kadang-kadang, drone berjaya melepasi kerana profil penerbangan atau tanda tangan radarnya berbeza dari peluru berpandu balistik, yang mana secara teorinya boleh menjadi jauh lebih mudah untuk ditembak jatuh dengan keupayaan teknologi semasa. Dan berapa banyak lagi drone yang Iran masih ada yang boleh digunakan, yang mana kemudian akan mempunyai pelbagai jenis muatan terhadap mereka? Soalan yang masih belum terjawab. Walaupun berkaitan peluru berpandu balistik, dengan kadar pemintasan 98%, masih ada yang terlepas. Itulah yang kita telah lihat kebelakangan ini. Ia bukan sesuatu yang baru berlaku sekarang sahaja. Pada tahun lalu, yaitu pada 2025, Iran berjaya melancarkan serangan ke atas Israel yang menyebabkan kematian, kecederaan, dan kemusnahan fizikal. Inilah situasi konflik di mana satu pihak memiliki simpanan besar senjata seperti ini. Walaupun kebanyakan senjata ini berjaya dipintas, malangnya ada juga yang masih berjaya melepasi. Dan sudah tentu, itulah yang kita lihat dan apa yang kita saksikan sejak beberapa hari lalu, sejak semua ini mula berlaku. Peluru berpandu mengenai beberapa kawasan kediaman dan juga syarikat. Apa yang ini beritahu kita tentang tujuan Iran? Kerana satu perkara yang sering kita dengar daripada Amerika Syarikat dan Israel ialah mereka menyasarkan kubu-kubu tentera ini. Namun begitu, peluru berpandu ini mengenai kawasan kediaman dan awam di Israel. Iran telah memperluas sasarannya sejak awal konflik. Sekarang mereka berkata bahawa mereka hanya cuba menyerang kemudahan ketenteraan, sama ada di pihak Zewa atau mungkin di pihak Israel. Kita semua telah melihat serangan dengan peluru berpandu jelajah, balistik atau drone yang cuba menyerang sasaran awam. Infrastruktur tenaga dan negara-negara Teluk juga terlibat dengan cubaan serangan peluru berpandu balistik ke atas reaktor nuklear Iran baru-baru ini. Kemudahan di Mona terletak di padang pasir Negev. Jadi, kita telah melihat Iran memperluaskan tumpuan sasarannya dan mungkin daripada struktur komando pengawal revolusi Islam. Mereka kini mengawal program peluru berpandu balistik, jelajah dan drone tanpa sebarang had.
Disebabkan serangan hebat, mereka mungkin berfikir, memandangkan kami diserang di sini. Mari kita bertindak habis-habisan dan serang sebanyak mungkin sasaran dengan fokus pada yang paling terdedah atau yang tidak mempunyai sistem pertahanan udara yang mencukupi. Itulah mungkin pemikiran pihak Iran. Apakah perkara yang akan Anda perhatikan dalam beberapa jam dan hari akan datang? Seperti biasa soalan terakhir saya. Kerana satu perkara sudah tentu adalah sama ada akan ada atau tidak sebarang jenis perjanjian, sebarang jenis penyelesaian yang kita akan lihat Ziwa dan Iran capai. Dan peranan yang boleh dimainkan oleh Israel dalam semua ini? Jadi, apa sebenarnya yang Anda perhatikan? Semuanya berlaku dengan sangat pantas. Pada hujung minggu, kami dengar Presiden Trump berkata bahawa terdapat tempoh 48 jam untuk Iran berhenti berperang. Jika tidak, beliau akan mengarahkan serangan ke atas infrastruktur minyak dan gas di seluruh negara. Tetapi itu tidak berlaku kerana semalam Presiden ubah nada dan berkata terdapat jeda 5 hari dalam serangan ke atas infrastruktur minyak dan gas Iran. Tetapi adakah ini akan mengubah tingkah laku Iran? Tempoh 5 hari itu akan tamat. Jika itu berlaku, Presiden Trump akan laksanakan ancamannya seperti dinyatakan hujung minggu lalu. Kita semua perlu perhatikan perkara ini. Pihak Iran menyatakan secara terbuka bahawa tiada diplomasi maupun dialog yang serius. Walaupun Presiden Trump menyatakan kita mempunyai naratif berbeza dari kedua-dua pihak. Dan kami menyebut kemungkinan penggunaan tentera darat, contohnya, jika ini berlaku di mana-mana, jika Marin cuba menawan Pulau Harg, di mana Division Lintas Udara ke-82 terjun atau tiba di pedalaman Iran, semua ini juga akan mempengaruhi konflik tersebut. Ini beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Javad Ali, terima kasih kerana bersama dan membantu kami menganalisis perkembangan terkini. Oleh kerana ia tidak pernah berhenti, kita pasti akan berbincang lagi tidak lama lagi. Adakah ada apa-apa lagi yang Anda ingin tambah sebelum kita tamatkan? Ya Josh, kita telah bincang banyak perkara yang berkembang pesat. Saya tunggu perbualan seterusnya. Baiklah Javad, terima kasih sekali lagi, kami amat menghargainya. Baiklah, terima kasih Josh. Kami akan terus mengikuti operasi kemarahan epik dan operasi singa mengaum seiring maklumat diterima. Di Live Now, Fox, Anda sedang melihat secara langsung dari bilik perang Israel. Ini ialah hantaran yang baru saja muncul di sini, berita tergempar. Laporan dari Lubnan mengatakan bahawa pasukan pertahanan Israel telah menyerang sebuah stesen minyak yang dikaitkan dengan Hizbullah, yang disokong oleh Iran selepas serangan ke atas lokasi-lokasi yang serupa. Perangkaian itu dikenal pasti sebagai sebahagian daripada infrastruktur keuangan dan logistik kumpulan yang menjana pendapatan serta menyokong keganasan terhadap orang awam. Banyak berita baharu sedang masuk di sini. Seperti yang kami ketahui beberapa saat lalu, sejurus sahaja wawancara bermula, berita terkini ini memberikan tinjauan secara langsung tentang Beirut sementara itu. Kementerian Luar Negeri Lubnan berkata bahawa ia telah memusir Duta Besar Iran dan memberinya tempoh hingga Ahad untuk keluar dari negara itu.